Oh, cantik. Background macam ni lagi cantik. Daripada tingkap. Oh, cantik. Nanti boleh ni. Boleh apa? Nak update. Tak salah. Sana di Zara. Kita nak tengok keseluruhan. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan pertama hari Isnin. Tak lain tak bukan kita bersama dalam rancangan Pesona di Zahra dah pun bersedia di hujung talian. Jauh kami bawakan pada anda ya. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gracias Ustaz kan. Gracias. Walaupun di Sepanyol sejuk tapi saya rasa sejuk Ustaz lagi daripada saya dalam konti ni kan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah hari ini kita masih lagi meneruskan Ustaz kan silibus kita untuk tahun 2022 iaitu pengurusan emosi. Kali ini Ustaz nak lebih cenderung untuk pengurusan emosi selamat. Macam mana tu Ustaz? Mungkin kita boleh mulakan pendahuluan kita. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Salam daripada Spain, daripada Andalusia, daripada Spanyol. Jadi di sini pukul 3 pagi DJ Kak Yati. Jadi maknanya ketika semua orang tengah tidur ni, mata pun kelat-kelat begini, kita dapat bersiaran dalam Pesona di Zahra, insya-Allah. Okey, so jadi maknanya kita dalam tema pengurusan emosi pada tahun 2022. Okey, jadi sebagai mukadimah dia, saya nak ulang balik biar kita ingat bahawa apabila ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi sekian melihat saya dan saya melihat kita semua, sebenarnya kita melihat 5 kita. Sebab manusia itu diciptakan daripada 5 unsur. Yang pertamanya kita ada roh. Yang keduanya kita ada akal, yang ketiganya kita ada hati, yang keempatnya kita ada nafsu, dan yang kelimanya kita ada jasad. Dan apabila kita bicara mengenai manusia, apakah perbezaan personality, perbezaan pembawaan watak dan sebagainya, dia terkait dengan kelima-lima unsur ini. Dan daripada lima-lima unsur ini, kita nak kongsikan satu bahagian iaitu hati. Hati terletak beberapa emosi. Dan pada pagi yang berbahagia ini, kita nak kongsikan mengenai emosi selamat ataupun kita panggil security, rasa untuk selamat. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi sekalian, bila kita bicara mengenai emosi, kita nak kongsikan pada hari ini apa yang kita tunjukkan. Maksudnya emosi ni dia ada 2 dimensi, satu apa yang kita tunjuk, satu apa yang kita perlu. Tapi pada ketika ini saya nak kongsikan iaitu emosi selamat ataupun security, dan macam apa yang seorang itu tunjuk, dan apa akan jadi kalau emosi yang ditunjuk itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Okey. Jadi sebagai mukadimah kita kongsikan apa itu emosi selamat ataupun security ni. Okey, emosi selamat ini adalah satu keadaan emosi seseorang rasa bila tunjuk dia tinggi, dia suka nak tunjuk maknanya benda-benda yang rasa maknanya membentuk selamat.
kan. Dan juga dia akan mengelak, antaranya dia akan mengelak konflik, tak suka nak bergaduh-gaduh kan, tak suka nak maksudnya bertengkar-bertengkar. Sebab emosi tunjuk selamat ini atau security ini kalau tinggi, maka itu keadaan seorang itu. Okey. DJ Kati pernah tak kalau jumpa orang yang kalau dia maksudnya keluar daripada kereta dia tekan dia punya maksudnya alam ataupun dia punya penggera tu kan, tetot nanti langkah lagi 4-5 langkah dia patah balik, tetot maknanya lagi 5 langkah lagi dia tetot. Dia nak pastikan Oh, sungguh-sungguh dia. Ya. Sungguh-sungguh dia. Masya Allah. Okay, check, recheck, double check, triple check kan, masih periksa. Kalau orang jadi macam gini, maksudnya emosi selamat dia agak tinggi, tunjuk tu agak tinggi Dia akan cuba, kalau kat rumah tu kunci dia akan kunci, maknanya kunci banyak begitu Okey. Dan orang yang emosi selamat ni kalau tinggi, antaranya dia maksudnya kurang mengambil risiko. Dia jenis orang yang tak suka nak mengambil risiko. Sebab itu maknanya kalau orang-orang yang macam emosi selamat tinggi, dia tak suka nak terlibat dengan benda-benda sukan ekstrim contohnya. Tunjuk selamat dia tinggi. Mandi sungai, dia akan tunjuk selamat tinggi akan overprotective anak dia kan, terlalu menjaga anak dia dan sebagainya. Kadang-kadang sampai anak tu tak dapat pendedahan pada benda-benda yang pengalaman-pengalaman, sebab dia akan stop anak tu sebab emosi selamat dia agak tinggi Jadi maknanya takut ataupun bukan agak risau untuk keluar di tempat sunyi, maknanya tempat yang dia rasa agak mengancam. Dan itu kalau tunjuk selamat tu tinggi. Okey. Orang yang tunjuk selamat tinggi antaranya adalah kadang-kadang dia mudah berdebar maksudnya rasa macam tak selamat satu-satu benda tu, maknanya sama ada harta ke, anak ke, keluarga ke dan sebagainya kan. Dan juga kalau orang yang tunjuk emosi selamat ni agak tinggi, kadang-kadang dia tak suka nak confront maksudnya kalau ada benda-benda di mata dia tu maknanya tak kena, mungkin dia tak jenis orang yang cakap, tak apalah, doakan je lah, ataupun tak datang untuk tegur maksudnya sebab maknanya biarkan dululah, nanti pandailah, macam tu atau emosi selamat kalau tinggi dan terlalu tinggi. Okey. Di sebalik sisi yang lain, ada orang yang emosi selamat dia agak rendah. Okey. Emosi selamat agak rendah ni contohnya kadang-kadang pernah tak DJ Kak Yati jumpa orang yang rumah dia tak pernah berkunci? Pernah tak jumpa tak? Pernah jumpa tak? Ada Ustaz. Kan? Maksudnya Maksudnya tua kadang-kadang sebab dah kurang risau ke apa tak tahulah kan. Jadi tapi sebenarnya bukan saja sebab emosi ni dia berubah, mungkin bukan saja dia sudah kurang risau, ada jenis orang macam itu. Cuba kita refleksi orang sekeliling kita ataupun diri kita, macam kadang-kadang rumah tak pernah kunci sebab apa? Sebab emosi selamat dia agak rendah. Maksudnya dia tak kisah pun benda itu. Jadi maknanya orang yang emosi selamat ni agak rendah, kalau kita tengok memang dia suka mengambil risiko contohnya. Dan kalau dia kata kadang-kadang jenis orang yang emosi selamat dia agak rendah sampai kadang-kadang dia boleh terlibat dengan benda-benda yang bahaya kan, benda-benda yang memang maknanya risiko yang tinggi dan sebagainya, sebab dia emosi selamat tunjuk dia agak rendah so jadi maknanya, dan kalau kita tengok orang-orang macam gini kadang-kadang kita tengok macam seolah-olah dia macam tak kisah duit bersepah-sepah kan, tak jaga macam maksudnya kereta mungkin tak kunci contohnya, terlupa sebab apa? Sebab emosi tunjuk selamat dia agak rendah jadi ini ada perbezaan orang daripada sudut emosi selamat ni, untuk kalau kita nak mengenal diri kita ke orang lain kan. Dan ini dalam konteks rumah tangga, kadang-kadang kalau perbezaan ini ada sampai boleh jadi pergaduhan antara suami dan isteri. Contoh, isteri jenis yang emosi selamat agak rendah. Jadi suami akan menganggap dia macam apa cincai sangat ni kan, rumah pun tak kita kunci ke. Suami tunjuk selamat tinggi, dia akan kunci rumah, check, double check, triple check, sebab emosi selamat agak tinggi. Isteri pula emosi selamat dia agak rendah, maksudnya dia macam rumah tak kunci, kereta tak kunci, dan isteri pula yang
maksudnya lebih maksudnya suka dengan terlibat benda-benda sukan-sukan ekstrim kan. Suami yang kata tak payah tak payah pergi. Isteri kata tak apa, boleh bang, kita panjat gunung. Siapa yang suka panjat gunung tu? Okey, maksudnya maknanya kalau emosi selamat dia agak rendah, maknanya dia akan lebih suka untuk benda-benda yang resiko lah ataupun benda-benda yang berkaitan dengan cabaran-cabaran ini kan. Dan kalau kita memahami benda ini, wujudnya perbezaan ini, kalau kita faham, maksudnya kita kena raikan bagaimana keadaan suami yang mungkin ataupun isteri yang mungkin tunjuk selamat tinggi, boleh jadi bergaduh tau, dan memang ada pergaduhan berlaku kerana benda ini kan. Dan dibanding dengan di sisi yang lain, pasangan dia pula tunjuk selamat agak rendah, maknanya memang dia agak kontra lah ataupun agak bertentangan emosi ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, sekarang ni mari kita tengok. Setelah kita tahu bentuk emosi, ada bentuk emosi selamat ni ataupun security ni, maknanya ada bentuk yang tinggi, ada orang yang agak rendah. Kita boleh tengok kadang-kadang apa benda yang boleh jadi gangguan kesihatan mental kepada emosi yang begini. Okey, jom kita tengok maknanya orang yang emosi selamat dia agak tinggi. Okey, emosi selamat agak tinggi, antara benda yang boleh jadi dekat dia antaranya adalah anxiety, kita panggil. Anxiety ni maksudnya kerisauan yang melampau. Dia mudah dan orang security agak tinggi ni dia agak mudah risau. Ini okey, ini nak ceritanya macam mana jenis orang ni tak sama, dan kita cuba nak faham. Ada orang yang memang risau. Dan kalau anda kata dilayankan, maksudnya benda ni sampai dia boleh jadi macam maknanya ketakutan yang agak melampau. Ini yang kita boleh tengok macam mana ada orang yang sampai ada separation disorder. Separation disorder ni maknanya sampai gangguan kesihatan mental, dia takut sangat berpisah. Takut sangat berpisah dengan orang disayangi. Takut sangat berpisah dengan suami. Suami kalau tak, dia macam jadi lemas, jadi risau. Selalu terfikir kalau suami meninggal macam mana. Kan? Maknanya apa keadaan dia kan. Kalau suami meninggal macam mana ada keadaan dia. Dia risau, kerisauan dia itu sampai kadang-kadang mengganggu dia punya kehidupan harian dia. Kan? Okey, antaranya adalah kalau anda kata panic disorder contohnya kan. Satu benda tu dia akan mudah panik. Macam mana ni? Tiba-tiba bunyi rumah macam ada bunyi sikit, ni ada orang pencuri apa ke kan. Maknanya sampai boleh menjadi gangguan kepada itu kan. Dan kalau kita tengok macam-macam contoh macam kebimbangan umum ataupun general anxiety disorder juga boleh berlaku kalau orang yang maksudnya security dah agak tinggi. Maksudnya ini kalau sisi negatif kalau security agak tinggi, maksudnya dia boleh mudah ke arah itu. Sebab itu kalau kita tengok pasangan kita, suami ke ataupun isteri ke, yang memang risau yang melampau. Contoh macam kita sekarang ni tengah diuji dengan maksudnya penyakit kan. Ada orang yang tak kisah pun kan. Maknanya keluar tak ada masalah, macam tunjuk security dia agak rendah ataupun rasa selamat tu agak rendah, dia main keluar. Ada orang yang memang pakai maknanya double, triple kan. Kita tengok dalam kereta yang dia naik sendiri pun, pernah jumpa tak? Dia naik kereta sendiri pun dia tutup sampai tutup pakai mask kan. Maksudnya keluar masuk kereta Ustaz spray ni. Ya, kan? Jadi jangan perkecilkan orang yang macam ini kan. Kita kata apa benda lah nak takut sangat. Ada orang jenis yang macam ini. Itu yang kita nak faham sebab kadang-kadang bila kita memahami benda ini, kita akan saling menghormati sesama manusia. Kita tak akan mudah melabel, kita tidak akan mudah untuk memandang rendah atau mempelecehkan atau menjadikan bahan gurauan orang-orang yang maknanya tunjuk security ni agak tinggi kan. Ni je. Okey, sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada mengajarkan bagaimana doa. Ini saya sering kongsikan doa ini kepada satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Umamah. Satu hari Sayyidina Abu Umamah ni dia memang duduk kat masjid agak macam maksudnya macam berisau. Maka Nabi SAW ajarkan, wahai Abu Umamah, mau tak aku ajarkan kamu satu doa, jika kamu baca maka akan menghilangkan maksudnya rasa kerisauan kamu. Ini yang 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal.
Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dia baca doa ni, baca doa ni supaya apa? Supaya kalau security kita agak tinggi, menyebabkan maksudnya tidaklah sampai dia menjadi gangguan kesihatan mental bagi kita, kan? Sampai taklah risau melampau. Ataupun daripada sudut yang lain, kadang-kadang kalau orang security agak tinggi, dia sampai susah nak tegur kesalahan-kesalahan yang berlaku depan mata dia. Sebab dia tak nak, dia akan avoid konflik, dia akan menghindarkan konflik. Membedakan konflik ini bagus daripada satu sudut, tapi satu sudut kita memang kena bercakap. Contoh katakan satu orang suami ada buat sesuatu, maksudnya kesalahan, contohnya, siapa yang nak tegur dia, kan? Sudah tentu orang yang rapat dengan isteri dia yang tegur dia, kan? Okey, katakan satu orang isteri maknanya ada membuat satu kesalahan atau kekhilafan, kan? Maknanya benda-benda yang memang orang lain tak nampak, orang lain tak tahu, sudut solat dia contohnya. Tapi kalau orang yang security dah agak tinggi, hatta nak menegur isteri pun dia tak ada kemampuan. Tapi dia boleh ada pilihan lain, mungkin berdoakan dan sebagainya. Tapi nak ceritanya sampai dia nak mengelakkan konflik tu, sampai nak menyebut pun tak, maknanya tak boleh kalau security agak tinggi. Maknanya dia kata alah biarlah, malah gaduh lah. Dia akan avoid konflik sampai maknanya sampai ada benda kesalahan pun, maknanya dia tak cuba nak betulkan dengan lisan dia, kan? Ini yang Nabi SAW ajar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fal bilisani, tak mampu ubah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tak mampu, paling kurang dengan hati dulu. Sebab dia bermula nak bentuk ni dengan hati dulu. Hati tu cakap tak kena ni, paling kurang dan wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau langsung hati pun tak ada rasa macam nak doakan, nak tegur, tapi tak setuju, maka tak iman. Wazalika adaful iman, selemah-lemah iman. Maksudnya kalau sampai hati pun tak nak tegur, maknanya tak ada keimanan lah. Ni dia. Okey. So kita berhenti berak sebentar. Sekejap lagi kita melihat bagaimana orang yang security agak rendah pula, ataupun rasa selamat tu agak rendah. Apa jadi pada diri mereka tu? InsyaAllah. Kita ada Wan Zumusni, Wan Mustafa kata ada orang paranoid berlebih, risau. Ada juga sahabat kita ni Ustaz kata saya pun keliru dengan suami. Ni dekat WhatsApp Ikim kata keliru dengan suami. Kadang-kadang ada situasi dia selamat tinggi, tapi situasi tu dia buat tak kisah je, rasa selamat tu sangat rendah. Macam mana tu Ustaz? Adakah suaminya, katanya soalan itu kekurangan emosi ke macam mana suami dia? Kurang emosi ke suami dia ni, kan? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang menonton di FB Ikim FM secara live saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat tahu kedudukan emosi masing-masing, insya-Allah. Teruskan bersama kami hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zara. Hari ini kita bawakan pengurusan emosi selamat. Ada tinggi, ada rendah. Dan tadi Ustaz dah kongsikan macam-macam juga. Ada tipsnya juga bagaimana sebenarnya kita nak mengawal emosi tersebut. Dan kita berakhir tadi Ustaz dengan perkongsian jika emosi pengurusan emosi selamat tu tinggi, apa belah negatif dia. Tapi kalau rendah, apa pula sisi negatifnya Ustaz? Kalau rendah pengurusan emosi selamat itu Ustaz. Okey, terima kasih DJ KIT ya. Okey, ada setengah-setengah orang yang emosi selamat dia agak rendah. Apa jadi kalau emosi selamat seorang itu agak rendah? Dia berpotensi untuk membuat benda-benda yang membahayakan diri dia. Ini dalam Quran Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi kadang-kadang kalau kita rasa tengok macam mananya orang ni macam berani ke arah negatif. Kan ada orang kadang-kadang berani bagus, tapi ada orang berani dia tu ke arah negatif sampai membinasakan diri dia, membahayakan diri dia dan membahayakan orang lain. Contoh macam kenapa mungkin seorang mak rempit itu menjadi mak rempit kan? Sebab beraninya itu tidak diaturkan kepada positif dengan cara yang sisi positif. Kan? Maknanya merempit ini yang kata sampai boleh membahayakan orang lain, membahayakan diri dia kan. Ini yang kadang ada yang meninggal di jalan yang lurus maksudnya di sudut meninggal jalan yang lurus ni maknanya dia merempit okey jalan raya tu okey meninggal di jalan yang lurus okey jadi maknanya sampai membahayakan diri dia dan membahayakan orang lain. Kalau dia kata betul, maksudnya emosi selamat kita ni memang agak rendah, pergi salurkan dengan cara yang betul. Kan? Pergi masuk, sekarang ni banyak ada wataniyah ada, kita ada mohon kepada badan-badan beruniform untuk kita salurkan dengan cara yang betul. Ini sampai jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Okey. Ada juga orang yang emosi selamat dia agak rendah, maksudnya daripada sudut mulut kadang-kadang dia boleh jadi apa yang disebut kadang-kadang mulut longkang ataupun tak berinsurans. Dia nak cakap-cakap je, dia tak kira pun perasaan orang, keadaan orang kalau terlalu tinggi, dan kadang-kadang boleh sampai kepada menghampiri gangguan kesihatan mental. Contoh macam dia jadi narcissistic disorder. Maknanya orang yang tak hiraukan perasaan orang, nak cakap-cakap je sebab dia rasa macam aku hirau apa orang, nasiblah. Maksudnya orang nak cakap apa, cakaplah, lantaklah. Maksudnya orang macam ini dia punya emosi rasa selamat dia agak rendah. Tapi jangan sampai jatuh kepada sisi gelap ataupun sisi negatif. Maksudnya berani bercakap yang benar, bagus, Alhamdulillah. Tapi maksudnya kita tengok maknanya daripada sudut positif. Jangan suka nak sound-sound orang, kan? Maki-maki orang, kan? Mulutnya itu penuh,
penuh dengan kandang-kandang haiwan. Jadi apabila marah tu, berlari-lari haiwan tu keluar daripada mulut dia. Okey. Ini daripada sudut negatif dia. Kadang-kadang kalau orang yang sudut sisi pandang ataupun sisi emosi selamat dia agak rendah. Jadi maknanya apabila kita faham benda ni, kenali diri dan kenali orang lain. Dan ini yang membezakan antara kita, mungkin adik-beradik kita, walaupun lahir daripada rahim mak yang sama, tapi tak sama setiap orang. Atau adik-beradik pun ada yang memang emosi selamat agak tinggi, ada emosi selamat agak rendah. Ini yang cantiknya bila kita faham, maka kita akan membina sebuah rumah tangga, keluarga dengan kita memahami dan saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Tadi ada satu soalan yang menarik yang dikongsikan oleh para pendengar kita, iaitu ada kadang-kadang kadang-kadang dia ni emosi selamat tinggi, kadang-kadang emosi selamat dia rendah. Macam mana keadaan orang ni kan? Okey. Jadi maknanya ada orang kadang-kadang kita kena tengok dulu dia punya asas dia tu, emosi dia ni tinggi ke rendah. Kita boleh nampak cuma kadang-kadang katakan emosi selamat dia agak tinggi. Maksudnya dia dalam banyak benda dia tidak mengambil risiko. Tetapi secara apa kita panggil sebagai selectively dan frequently, mana kadang-kadang di satu-satu tempat, maka emosi selamat dia agak rendah. Maknanya orang macam ini kita kena tengok apa benda yang kadang-kadang tu. Mungkin daripada sudut benda yang lain dia agak tinggi, tapi mungkin dalam keadaan yang tugasan contohnya kan, sebagai satu tugasan dia agak rendah di situ, contohnya kan. Itu mana secara selectively, secara terpencil dan juga kadang-kadang. Ada orang budak kadang-kadang rendah. Tapi dalam bab tu dia memang tinggi. Memang beranilah ceritanya apa. Tapi pergi bilik air takut hantu contohnya kan. Daripada sudut hantu tu security dia agak tinggi. Mana berketak-ketak, bukan main gangster kan. Maksudnya bukan main lagi kan. Tapi malam-malam pergi mana-mana, termalam pergi tandas. Kan. Maknanya secara selectively dalam bab itu memang dia ada security dia agak tinggi kan. Jadi maksudnya ini kita boleh kenal, maksudnya selain daripada basic, maksudnya sama ada tinggi ataupun rendah satu emosi itu, ada orang yang kadang-kadang itu dipanggil selectively ataupun frequently, kadang-kadang dia jadi tinggi ataupun rendah di dalam beberapa ketika dan beberapa keadaan. Ini kalau bila kita faham, kita kenal, suami aku ni memang dia berani, tapi dalam bab lipas ni dia semua okey. Manjat apa, baik ke apa, tapi lipas memang dia tak boleh. Lipas tu kalau duduk kat bawah namanya lipas. Tapi kalau terbang dia dah nama dia lain dah. Dia panggil khinzir dah. Okey, lipas tu dekat bawah nama dia lipas. Terbang je kat laki dah nama dia dah lain. Dia bukan lipas nama dia tu. Itu dan jadi nama-nama yang lain. Okey. Itu secara kita panggil frequently atau selectively. Yang itu yang menariknya manusia kalau kita nampak. Dia ni berani tapi bab ni dia takut sikit kan. Security dah waktu dia agak rendah kan. Maksudnya normal jugalah Ustaz kalau macam itu sebenarnya. Normal. Sebab tu kita kena kenal diri kita. Kena kenal diri orang lain supaya benda ni mewarnai hidup kita dan kita faham emosi-emosi orang yang ada sekeliling kita ni. Okay. Masya Allah. Rupanya lipas pun boleh ada jadi-jadian ya. Masya Allah. Bila kat bawah lain nama dia, bila dia terbang lain pula namanya. Allah. Ustaz, kita ada soalan Ustaz daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Kita raikan antaranya sahabat kita di WhatsApp kata Ustaz Amin kata sahabat kita ni punya emosi selamat yang tinggi dan sering elak konfrontasi. Kelihatan lemah, penakut dan kurang inisiatif di tempat kerja. Bagaimana nak atasi masalah ini Ustaz? Okey. Kalau kita mengukur satu kayu ukur yang sama, kita akan nampak satu orang tu tak perform dan satu orang lagi akan perform lah. Contohnya katakanlah di tempat kerja contohnya kan. Kita kata saya mengelak konfrontasi, jadi saya nampak lemah. Sebab apa? Mungkin di tempat kerja itu memerlukan orang memang mulut longkang, bercakap dan sebagainya. Tapi orang yang macam ini pula bagus kena pada tempat dia. Contoh maksudnya dalam bab PR kan, dalam bab maknanya perhubungan dengan orang ataupun frontliner contohnya kan, orang jaga kaunter, orang yang jaga hadapan, orang yang bahagian marketing kan, orang macam ini penting. Jadi dia lebih berdiplomasi, dia lebih pandai untuk berdiplomasi.
kita nampak macam apa sih lemah, tak, dia ada orang yang sesuai di tempat dia, contohnya kan. Contoh cuba kita letakkan orang yang security-nya rendah di maknanya bahagian sale, contohnya kan. Ada pelanggan yang kena marah, contohnya kan, awak nak beli tak nak beli dah lah, marah. Dan ini tak bagus juga. Tak bagus. Jadi kalau kita faham benda ni, kita kena letakkan diri kita di tempat yang sesuai. Kalau tak, kita akan rasa macam saya ni tak berguna lah, orang saya penakut lah, mana elak konfrontasi lah dan sebagainya, sebab kita tak duduk tak sesuai dekat tempat dia tu. Semua kita adalah bagus. Kan? Kalau kita faham, ni bagusnya pengurusan emosi kita belajar 2022 ni, supaya apa? Supaya kita tahu dan menghargai diri kita, dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tengok semua orang bagus, saya je tak bagus. Jangan, sebab orang ada kelebihan dia, emosi rendah ada kelebihan dia, emosi tinggi ada kelebihan dia. Kan? Sesuai dengan keadaan dan tempat dia tu. Kan? Selamat menghargai diri. Wallahu a'lam. Hargailah diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi Ustaz kan? InsyaAllah. Dan kita ada soalan lagi di WhatsApp Ikim. Soalan tentang suami sahabat kita ni jenis emosi selamat tinggi. Dia buat sahabat kita ni rasa rimas je, Ustaz. Apa nak buat, Ustaz? Okey, maknanya at least paling kurang hari ni kita boleh pick, kita boleh kenal dekat mana yang merimaskan kita. Sebelum ini mungkin kita rimas lelaki ni kan, apa benda lah kan. Check lah, kita kena marah, triple check, double check kan. Itu kita kena marah. Rupanya konfliknya dekat emosi selamat. So maksudnya, jadi maknanya at least kita tahu, oh saya ni emosi selamat agak rendah, suami ni emosi selamat agak tinggi. Jadi kita tahu kenapa dia membebel. Dia membebel tu kenapa kita tahu. Jadi taklah kita rasa rimas, kita rasa macam tak suka, tapi apa benda tak suka? Tak tahulah, tapi tak sukalah. Kita tak boleh nak hurai benda tak suka tu apa. Kan? Maksudnya at least kita tahu, oh suami ni membebel sebab emosi selamat dia agak tinggi. Kan? So kita agak rendah. Itu yang dapur gas terlupa tutup. Kan? Ada orang dapur gas terlupa tutup. Okay? Sebab apa? Emosi selamat agak rendah. Dan ini antara negatif, bahagian side negatif kan. Emosi selamat agak rendah sama macam tu tau. Dapur gas lupa tutup, mana tak kena bebel dengan suami kak. So at least kita tahu hari ni sebab apa. Dapur tu beribu kak, bayar kak. Habis hangus. Okay, baik. Masya Allah. Maknanya kena belajar untuk berlapang dada lah Ustaz berlapang dada, betul. belajar untuk menerima lah kiranya. Menerima dan berkenalan. Itu yang penting Selamat berkenalan. Ustaz dah 30 tahun kahwin, Ustaz selamat berkenalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kita ada soalan daripada di Facebook, Fatin Naurah kata, Ustaz, bolehkah kita kongsi doa untuk bagi kurang rasa takut tu kepada anak-anak? Boleh. Maksudnya okey, bagus satu doa yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, iaitu okey, doa ni biasa kita dengar, iaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mungkin DJ ayat kejap lagi boleh kongsikan doa tu kalau dapat cari. Jadi maknanya dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. So maksudnya ini adalah antara doa yang bagus untuk kita baca supaya kita dapat meningkatkan emosi selamat kita boleh rendahkan sikit kan, supaya kalau ada setengah benda kadang-kadang memerlukan kita rendahkan emosi selamat kan. Kalau tidak nanti kadang-kadang kita lambat nak bergerak setengah-setengah keadaan baca doa ini kan, dan supaya anak tu lebih, maknanya mungkin lebih nak, maknanya memerlukan emosi ni. Ini kita dah kongsikan doa tu di skrin kita, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca doa ini untuk orang yang nak maknanya memerlukan emosi selamat agak rendah kan, supaya dia agak bolehlah untuk ke depan, walaupun secara selektif. Umumnya dia security agak tinggi, emosi selamat agak tinggi, tapi dalam beberapa bab dia rendah. Kan? Contoh nak bercakap di hadapan contohnya kan. Ada orang yang memang dulu nak bercakap hadapan pun tak boleh, gigil contohnya kan.
Tapi alhamdulillah hari ini sudah menjadi DJ contoh kan. Maka dia boleh maka dia pepot tak berhenti. Wallahu alam. Menyesal tak mendoakannya? Okey, baik. Masya Allah. Ustaz, ada sahabat kita ni, Ustaz dikongsikan di WhatsApp Ikin kata suami selalu perkecilkan sahabat kita ni sebab emosi selamatnya rasa rendah. Tapi dia sangat selalu berkecil hati sebab suami selalu memperkecilkan emosi tersebut. Macam mana Ustaz? Agak rendah ke agak tinggi tu? Agak rendah. Agak rendah. Ya, kenapa benda ni terjadi? Sebab kita tak faham kan. Jadi maknanya sebab itu umumnya emosi ni ada 12 kita dah bincang dalam beberapa jenis emosi. Bagus kalau siapa yang tak dapat ikuti maknanya perkongsian kita pada minggu-minggu lepas nanti boleh DJ Kak Hati boleh kongsikan mana nak dapatkan kan. Maksudnya supaya dia tak banyak sebenarnya umum dia maknanya daripada 12 ni nanti baru kita akan tengok pecahan-pecahan dia. Ada yang tinggi, ada yang rendah, daripada dimensi tunjuk ke perlu ke. Tapi 12 ni kita kena faham. Jadi at least bila berlaku satu konflik, kita boleh pick sebenarnya. Kita konflik ni di mana? Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu kita konflik di mana, macam mana kita nak baiki benda tu? Kan? Contohnya katakanlah macam berlaku suami memperkecil-kecilkan. Awak ni apalah, dapur pun tak tertutup ke? Pintu pun tak tutup ke? Awak ni apalah kan? Maksudnya duit bersepah-sepah. Beg kenapa kat sini kan? Berjalan-jalan pergi minum kat kedai kan kadang ada orang yang memang letak beg padahal kadang maknanya di mata peragut, ini bagus ni ragut ni kan. Maksudnya tanpa perlu susah payah ni kan memang letak atas meja je peluang kan. Jadi maknanya suami cakap apa benda, tapi rupanya sebab isteri itu emosi selamat dia agak rendah. Sebab tu dia jadi macam tu. Kan? Nampak macam lalai Ustaz ya? Nampak macam lalai. Kalau orang emosi selamat dia agak rendah, daripada satu sudut sisi pandang kadang-kadang kita nampak macam cuai kan. Maknanya lebih kurang contohnya kan. Maknanya tak ada rasa selamat. Tapi itulah orang. Kan? Jenis orang tak sama. Kan? Jadi apabila kita faham, isteri aku maksud, jadi kita yang tinggi kita lengkapkan lah. Itu yang kenapa suami isteri itu adalah saling melengkapi dalam rumah tangga. Kan? Jadi maknanya apa isteri kurang kita lengkapkan, apa yang suami kurang kita lengkapkan. Barulah rumah tangga tu maknanya harmoni. Tapi penting apa benda kita nak lengkapkan. Kalau tidak, suami membebel kita rasa macam rimas lah. Kan? Suami pula katakan tengok isteri yang macam ini, dia rasa macam maksudnya cuai lah apalah dan dilabel dengan beberapa label pula kan. Jadi bila kita faham ni, at least kita tahu di mana kita punya perselisihan dalam rumah tangga tu atau dalam keluarga tu. Wallahu alam. Masya Allah. Ini memang untuk mengukur diri supaya kita lebih dapat tingkatkan Ustaz. Maksudnya kan Ustaz, kalau kita ada pengurusan emosi rendah, maksud kita boleh tingkatkan Ustaz sebenarnya. Boleh. Sebab tu bila kita faham begini, jadi kadang-kadang ada satu masalah kita tak tahu tau. Kita ingat masalah kita adalah letak beg macam kalau makan kat restoran kan, letak beg tangan atas meja dan sebagainya, letak handphone atas meja dan sebagainya kan. Jadi kita rasa macam letak handphone itu, tapi dia bukan letak handphone itu, dia berasal daripada sebuah emosi. Kan? Kenapa dia boleh letak kat situ? Ada orang memang pegang makan tu pegang macam ni kan. Relax kau ni apa benda relax kadang-kadang kan. Tapi dia berasal daripada sebuah emosi. Ini kita kena faham. Jadi ada orang memang pegang peria ni kan, makan pegang ni kan. Jadi maknanya perbezaan itu sebenarnya yang kita nampak tu bentuk-bentuk maknanya terjemahan daripada emosi ini. Jadi bila kita nampak jabatan, bila kita tengok orang, kita akan lebih tersenyum kadang-kadang. Macam ini, kau jadi macam ini, macam ini kan. Bila kita tahu kenapa benda ni terjadi, daripada emosi apa benda ni boleh berlaku. Kan? Wallahu alam. Itulah Ustaz Muhammad dia rajin tersenyum sebab suka melihat gelagat manusia Ustaz kan. Betul. Gelihati Ustaz kata, kelakar. Masya-Allah. Tapi sebab kita faham Ustaz kan, bila kita faham orang, kita akan lebih bertoleransi Ustaz kan, dan kita akan lebih rasa terbuka untuk menerima kekurangan seseorang. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz, sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini bila kita nak fokus tentang emosi selamat dalam pengurusan emosi Ustaz. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian, sebagai kesimpulan dia kan. Okey. Hari ini kita bincangkan
salah satu daripada emosi yang berada dengan manusia, iaitu apa dipanggil sebagai emosi security ataupun emosi selamat. Dan ada dua keadaan. Satu, bagaimana keadaan orang yang tinggi, emosi selamat tinggi, dia lebih reserve, dia elakkan konflik kan. Maknanya bagus dia akan check, recheck, triple check, maksudnya pintu rumah. Dan ada satu sisi orang yang emosi selamat dia agak rendah, pintu tak berkunci kan. Tak kisah. Okey. Jadi maknanya bila kita bincang benda ni, kita nak faham warna-warni keadaan manusia. Jadi bila kita melihat orang tu, kita bukan melihat kejadian-kejadian yang berlaku, tapi dia terjemahan kepada sesebuah emosi. Dan kalau ini berlaku dalam rumah tangga kita kena faham, kita saling melengkapi. Kita jangan label suami ni, apalah suami ni, jangan label isteri, apalah isteri macam gini, jangan jadikan bahan ejekan, gurauan, alah dia tu, alah dia ni, relax lah kau ni, why so serious kan. Dekat tengah makan beri-ria pegang beg, why so serious. Oh, kita tahu dia punya emosi selamat dah agak tinggi. Lepas ni kalau kita pergi makan, kita boleh tengok perhati orang dan kita kata senyum sendiri, kita kata senyum sendiri kan. Jadi maknanya ini keadaan manusia lah. Okey. Jadi maknanya bila kita faham akhirnya apa daripada pengurusan emosi, pertama sekali kita nak faham jangan sampai kita jatuh kepada negative side ataupun sisi negatif. Sebab kalau tinggi emosi selamat tinggi, dia boleh ada jadi negative side juga. Contoh katakanlah tadi anxiety, boleh terlalu risau kan. Kalau rendah pun dia boleh jadi negative side juga. So tu macam orang yang rendah security, mungkin dia jadi orang akan anggap dia lalai, orang anggap dia macam ambil mudah banyak benda, orang akan anggap dia asal boleh, ataupun orang anggap dia macam narcissistic boleh jadi, mana mulut longkang sangat tanpa menghiraukan perasaan orang. Maknanya sisi negatif tu. Kemudian yang keduanya iaitu kita saling menghormati. Itu yang penting. Sebab Allah jadikan benda-benda ni kadang-kadang inborn. Maknanya lahir-lahir memang orang macam tu, tak perlu diajar. Kadang-kadang di JKIT pernah jumpa tak mak ayah security ataupun emosi selamat agak tinggi, mak ayah maksudnya, tapi anak rendah. Dia bukan keturunan, dia inborn. Tak boleh diwarisi. Dia tak boleh diwarisi. Benda emosi ni anugerah Allah. Sebab tu kadang-kadang ada anak-anak yang panas dengan mak ayah kan. Mak ayah bercakap, kau ni kenapa tak kata tutup pintu ke kan. Mak bapak memang kunci kan. Tapi anak memang macam tu. Dia tidak diwarisi. Dia memang inborn, lahir-lahir. Itulah Allah jadikan manusia yang keadaannya berbeza-beza. Kita tengok anak kita ada berapa dan kita tengok ada perbezaan pada emosi-emosi yang kita bincang harian. Jadi maknanya saling menghormati, saling memahami dan saling kenal. Itu dalam Quran Allah sebut, Allah jadikan kamu min zakari wa untha, lelaki perempuan, bangsa-bangsa, li ta'arafu, untuk kamu saling kenal, untuk kamu maknanya known each other, supaya kita taklah suka label orang, maknanya mengatur orang dan sebagainya. Wallahu alam. InsyaAllah. Ada ambil kesempatan Ustaz. Dah kebetulan suami tu tinggi emosi selamatnya kan. Isteri buat tak tahu je. Sebab suami dah tolong jaga dah. Masya Allah. Tapi itu antara keindahan lah Ustaz kan bila berumah tangga. Tapi yang penting selamat ni paling penting ialah pastikan keluarga kita selamat ke akhirat Ustaz kan. Itu kena tinggi tu Ustaz. Itu kena tinggi. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz, sedikit doa. Mungkin doa orang-orang musafir Ustaz. Mudah-mudahan Allah kabulkan insyaAllah. Silakan Ustaz. Okay. Salam doa daripada Andalusia. Mudah-mudahan kita doakan negara kita supaya maksudnya pelihara daripada benda-benda yang tak baik, daripada penyakit berjangkit dan daripada apa juga benda yang menghuru-harakan dan juga benda yang kita tidak ingin, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim ma'rifatana wa sallim syababana wa sallim nisa'ana wa sallim jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami dan sidang pendengar sekalian ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah.
daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Doanya juga Alhamdulillah moga-moga kita semua dapat belajar sesuatu untuk kita mengawal, ada pengawalan emosi selamat insya-Allah dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi lain masa Ustaz. Gracias sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Senorita. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.